pada zaman perkembangan dan kemajuan khilafah Islam selepas Yazid, selepas Marwan, menyaksikan empayar Islam berkembang sampai ke Eropah, dengan jatuhnya tamadun Rom dan Parsi, masuk ke dalam Islam pelbagai fahaman-fahaman seperti falsafah. Bila masuknya ilmu falsafah ke dalam Islam, umat Islam mengalami transformasi, perubahan yang sangat ketara. Tuan-tuan nak faham senang saja. Para ulama bagi contoh bagaimana kita nak faham pengaruh ilmu kalam, ilmu falsafah kepada masyarakat Islam, sama macam masuknya demokrasi ke dalam negara-negara Islam. Dulu pada tahun sebelum 1924, kalau kita lihat dalam sejarah 1924, sebelum 1924, umat Islam di seluruh dunia bergabung di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Jatuhnya khilafah Turki Uthmaniyah pada tahun 1924. Bila berlaku kejatuhan Turki Uthmaniyah, Turki menjadi negara republik, mengamalkan sistem pilihan raya demokrasi. Negara-negara Islam seperti Morocco, negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Jordan, Syria dan lain-lain dibahagi-bahagikan kepada penjajah-penjajah Itali, British dan sebagainya. Maka apa yang berlaku dalam sejarah, umat Islam yang dahulu diperintah oleh khilafah, sistem khalifah, satu raja bagi semua manusia, bertukar menjadi sistem pilihan raya. Orang pergi beratok setiap 5 tahun, mengundi lantik pemimpin, ada pilihan raya, ada parti politik dan sebagainya. Pengaruh demokrasi kepada kerajaan Islam daripada tahun 1924 sampailah sekarang 2019, Indonesia, Malaysia, Jordan, Syria, mana-mana negara Islam sekarang sudah mengamalkan sistem pilihan raya, kecuali negara seperti Arab Saudi, Jordan yang masih lagi dipimpin oleh sistem beraja, dan beberapa buah negara yang lain seperti negara Teluk. Kita nak sebut kata bahawa macam mana umat Islam bertukar dari sistem khalifah kepada sistem demokrasi, dan bagaimana demokrasi dominan dalam kehidupan orang Islam. Kita tak dapat lari daripada demokrasi. Walaupun ustaz-ustaz, ulama-ulama ada yang membenci demokrasi, mengatakan demokrasi bukan sistem Al-Quran, demokrasi sistem kufur, demokrasi memecah belah, demokrasi adalah undang-undang yang bukan daripada Allah, demokrasi bertentangan dengan Quran dan hadis. Walaupun ada ulama berfatwa sedemikian, kita boleh buat apa tak? Kita tak boleh buat apa, sebab sudah menjadi umum balwa, umum al-balwa, sudah menjadi perkara yang disebut sebagai umum al-balwa, sesuatu keumuman, dah umum dah terbiasa dah, benda yang tak dapat nak elak. Nak tak nak, negara kita dipimpin oleh demokrasi, sistem demokrasi. Maka begitu juga yang berlaku pada zaman Islam, ketika zaman salaf. Nak tak nak, ilmu kalam dah masuk dalam masyarakat. Orang ramai dah terbiasa dengar Plato, Socrates, Aristotle. Nama-nama ni dah masuk dalam masyarakat Islam, dah menjadi kebiasaan orang berhujah dengan falsafah. So benda yang sama, situasi yang lebih kurang sama. Maka apa yang berlaku? Muncul golongan yang tidak berpuas hati kepada ulama-ulama hadis dalam menghadapi cabaran semasa dan
menanggapi soal-soal ilmiah masyarakat. Macam tak puas hati dengan ulama-ulama menjawab soalan masyarakat kerana dianggap tidak menyelesaikan masalah. Ini kerana metod cara beragama dalam akidah di zaman Nabi dan sahabat ialah metod taslim, penyerahan, berserah diri pada nas. Tapi bila mai kemodenan Khalifah Abbasiyah misalnya, Harun ar-Rasyid bina perpustakaan terbesar Baitul Hikmah, menterjemahkan manuskrip-manuskrip dari bahasa Latin, dari Greek, dari bahasa Rom kepada bahasa Arab, menjadi pusat penyebaran ilmu-ilmu matematik, sains dan sebagainya. Waktu tu orang semua pakat duk berhujah dengan falsafah. Critical thinking menguasai masyarakat. Maka soalan-soalan seperti Tuhan wujud tak wujud? Kalau Tuhan wujud, duduk dekat mana? Pasal apa kita tak boleh nampak Tuhan? Mana pi Tuhan? Macam mana nak kenal Tuhan? Ni dalam Quran. Itu metod lama, metod buka Quran, baca ayat Quran, beriman dengan apa Allah cakap. Itu bukan trend lagi dah. Ni mai zaman baru, zaman trendy. Trendy ni orang nak ada hujah akal. Maka muncul pula golongan etis, mulhid, orang yang tak percaya Tuhan, orang yang percaya kepada masa kaum Dahriyun. Golongan falsafah masuk dalam masyarakat Islam, tak percaya Tuhan, berkembang dalam masyarakat. Maka anak-anak muda pada zaman tu yang tak puas hati dengan ulama-ulama kibar, ulama-ulama salaf seperti Hasan al-Basri dan sebagainya, yang tua-tua ni dianggap tak mampu memahami kehendak semasa. So ulama muda buat apa? Ulama muda ni, golongan muda ni, ahli ilmu yang muda-muda ni, mereka menggunakan metod Mu'tazilah untuk berhujah dengan orang-orang yang tak beriman, yang tak percaya Tuhan. Mereka kata Tuhan ada. Apa bukti Tuhan ada? Tuhan ada. Bukti Tuhan ada, adanya alam. Adakah kamu melihat sampan? Kamu boleh kata sampan tu terjadi sendiri? Mesti ada orang yang buat sampan. Begitulah bumi ni mustahil terjadi dengan sendirinya, adanya Tuhan. Baharu alam ini menandakan adanya Tuhan yang bersifat qadim. Maka mula mai perbahasan-perbahasan macam ni dalam masyarakat Islam. Jadi nak cerita dekat tuan-tuan, ulama-ulama sunnah depa mana ada benda-benda macam ni. Depa tak suka perbahasan macam ni. Ahli sunnah ni macam Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Jangan kata nak bahas ikut logik. Tuan-tuan pergi tanya dia soalan, benda yang belum berlaku pun dia tak jawab. Ada orang tanya Imam Malik soalan. Imam Malik tanya, benda ni dah jadi belum? Dia kata belum jadi lagi. Belum jadi lagi, pergi balik tu. Nanti dah jadi baru tanya. Ulama salaf ni metod mereka dalam beragama tidak bertanya banyak. Mereka tak tanya banyak. Mereka taslim, menyerah diri dalam berakidah. Jadi dalam sikap mereka dalam beragama tu jenis tak tanya banyak. Jenis kalau benda belum terjadi, tak payah soal. Belum berlaku. Tunggu jadi baru tanya. Jadi ia tidak menepati cita rasa orang muda. Seperti tokoh waktu tu Wasil bin Atta, anak murid kepada Hasan al-Basri, satu orang anak muda yang banyak ilmu, yang cerdik, tetapi kerana gopoh, kerana menganggap bahawa pemikiran aliran sunnah ni, aliran yang lama ni tak membantu menyelesaikan masalah, dia keluar dari majlis Hasan al-Basri, buat kelompok dia sendiri, buat gerakan dia sendiri. Maka gerakan mereka ni mereka namakan sebagai Jamaah Al-Adalah wa Tauhid. Jemaah yang memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan tauhid.
Maknanya nak bagi orang bertauhid dengan Tuhan lah, nak bagi percaya kat Tuhan. Jadi dia duk promote lah. Dia duk bawa hujah, guna akal, guna logik akal, berdebat dengan Mu'tazilah. Berdebat dengan orang bukan Islam dan sebagainya, orang kafir, ajak masuk Islam. Maka ini yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, kemunculan Mu'tazilah, yang menjadikan Mu'tazilah ni sombong kerana awal-awal Mu'tazilah ni mereka berguna untuk mengajak orang masuk Islam. Mu'tazilah adalah gelaran yang diberi oleh ahli sunnah kepada mereka. Tapi mereka sendiri, awal-awal mereka digelar Mu'tazilah tu, mereka ni banyak jasa. Ajak orang masuk Islam, berdebat dengan etis, berdebat dengan orang tak percaya Tuhan dan sebagainya. Jadi mereka sombong. Mereka sombong. Ini kerana ulama ahli sunnah. Ahli sunnah. Satu, ahli sunnah tak suka berdebat. Tuan-tuan kena faham, dalam ahli sunnah, dalam hadis, Nabi melarang berdebat. Ahli sunnah tak suka berdebat. Ulama hadis mana ada debat. Yang kedua, ahli sunnah, metod dia pegang Quran, pegang hadis. Mana Tuhan? Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan di atas arasy. Siapa jadikan alam ini? Baca ayat Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dia baca ayat Quran. Siapa jadikan alam, dia baca Quran. Siapa jadikan ni, dia baca ayat Quran. Baca Quran, baca Quran. Jadi orang etis tak beriman dengan Quran. Jadi Mu'tazilah ni dia memang berperanan banyak ajak orang masuk Islam. Okey. Masalah Mu'tazilah ni tuan-tuan, apa yang berlaku ialah golongan Mu'tazilah ini punca mereka bila mana mereka tenggelam dalam ilmu falsafah. Terbiasa dengan budaya bersoal-soal dalam falsafah, mereka menjadikan akidah satu benda yang memerlukan kita berserah diri, percaya, terima bulat-bulat kepada mempersoalkan. Dan bila mereka mempersoalkan ayat Quran, mempersoalkan hadis, kelogikan pada setiap benda, maka jadi masalah. Maka timbul, bila soalan ditanya kepada benda akidah, dia akan menimbulkan lebih banyak persoalan. Faham tak? Soalan akan menghasilkan lebih banyak soalan. Contoh, di mana Allah? Kalau kata Allah di langit, maknanya Allah bertempat. Allah ada jihah, ada arah, ada tempat, ada makan. Allah memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, Allah itu berjisim. Berjisim. Allah ada jisim, Allah ada tempat. Allah ada berat, ada ringan, ada tempat, ada ruang. Allah memerlukan ruang, maknanya Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Nampak tak? Dia mula main nak detail. Dalam Quran tak bahas benda ni. Dalam hadis tak bahas benda ni. Metod Al-Quran mudah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh ni urusan Tuhan aku. Bila orang tanya Nabi pasal ruh, Nabi kata apa? Katakanlah ruh urusan Tuhan. Wa ma utitum min ilmi illa qalil. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sangat sedikit. Tutup buku, tak payah tanya banyak. Itu metod Al-Quran. Itu metod sahabat. Metod Nabi ajar sahabat, metod sahabat ajar tabi'in, metod ulama tradisional, ulama salaf. Kita terima. Jadi tanya pasal ruh. Ruh ni macam mana? Apa konsep ruh? Mereka jawab, ruh urusan Tuhan, kita tak tahu, tutup buku, wallahu a'lam. Pergi tanya orang Mu'tazilah, apa dia ruh? Dia bahas. Ruh adalah merupakan unsur yang menjadi asas kepada nyawa dan kehidupan. Jadi bagi Mu'tazilah, mereka bahas tentang ruh. Jasad yang ada ruh, jasad yang tidak ada ruh.
Makhluk ialah jasad yang ada roh. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahawa pokok ada roh, batu ada roh. Mana yang tak ada roh, maka dia tidak dianggap sebagai makhluk. Dia adalah makhluk yang tidak berroh. Dia bagikan makhluk ni ada dua. Makhluk berroh, makhluk tak ada roh. Dia bahas pula. Makhluk roh pula ada terbahagi pula lagi. Maknanya perangai Mu'tazilah ni sebab terbiasa dengan falsafah, mereka jadi bahas sampai benda yang tak disuruh oleh agama. Duk pi bahas. Lama-lama mereka tenggelam dalam kesesatan. Sama macam mereka duk bahas pasal Allah. Nabi tak pernah bahas Allah, sifat dia ma'ani, sifat salbi, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Dalam Quran tak ada. Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah ajak para sahabat, hari ini kita nak belajar pasal sifat mustahil bagi Allah. Hari ini kita nak belajar pasal sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Nabi tak pernah ajak. Apa sifat-sifat Allah? Al-Halim, Al-Karim, Ar-Rahim yang ada dalam Quran. Yang tu ya. Tapi orang Mu'tazilah ni mereka bahas pasal zat Allah. Zat Allah pula macam mana? Apa kaitan zat Allah dengan sifat Allah? Adakah zat dan sifat tu duduk sekali, melekat tak melekat? Mereka bahas detail. Itu yang dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila zaman ni perbahasan ilmu kalam ni, ilmu falsafah ni, dia dah jadi macam trend. Tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Maka sebab itu timbul pelbagai soalan-soalan pelik-pelik. Seperti adakah Al-Quran itu makhluk? Kenapa timbul persoalan kenapa Al-Quran itu makhluk? Sebab orang-orang Mu'tazilah yang dah terjun dengan falsafah, mereka duk bahas sangat detail ni, timbul persoalan pada diri mereka tentang adakah Allah berkata-kata. Orang Mu'tazilah tak terima Allah berkata-kata. Mereka kata kalam Allah kalam nafsi. Maknanya Allah ni dia tak cakap. Kalau Allah berkata-kata, Allah berbicara dengan makhluk, maknanya perbicaraan itu memerlukan kepada huruf, memerlukan kepada suara, memerlukan kepada bahasa. Tak kiralah bahasa Arab ke, bahasa Ibrani ke, bahasa apa ke. Maknanya kalam Allah tu makhluk, diciptakan oleh Allah. Makhluk. Jadi bila kalam Allah tu makhluk, sebab dia ada suara, dia ada bahasa, dia ada ni, maka bagi mereka Al-Quran ini makhluk. Al-Quran tu makhluk. Ahli sunnah wal jamaah dulu tak ada nama ni. Tak ada nama ni. Kata Imam Muhammad bin Sirin yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, bila mana golongan bid'ah makin banyak. Bid'ah makin banyak, hak pelik-pelik ni, mai Syiah, mai Khawarij, mai penipu. Maka ulama-ulama Islam mula membezakan ahli bid'ah dengan orang yang tidak buat bid'ah, yang mengikut sunnah Nabi. Maka lama kelamaan menjadi jenama. Jadi jenama ahli sunnah wal jamaah, yang mengikut jamaah umat Islam. Mula-mula ahli sunnah, jamaah tu pula main mana? Jamaah tu pula lawan kepada Khawarij yang memberontak kepada kepimpinan kerajaan umat Islam. Mana ahli sunnah, orang yang ikut sunnah, wal jamaah, orang yang menyatukan umat Islam atas jemaah, yang duduk dalam saf, yang duduk dalam jemaah Islam, yang tidak buat firqah sendiri. Tuan-tuan, maka ahli sunnah wal jamaah ni dapat nama daripada mana? Daripada umat Islam, ulama-ulama
mereka memberikan nama ahli sunnah wal jamaah kepada kelompok yang tidak terlibat dengan Qadariyah, orang yang nak bahas pasal takdir, Khawarij, orang yang memberontak, Syiah, orang yang ekstrim dalam, orang yang melibatkan diri dengan fahaman Syiah yang menyeleweng dalam keturunan Ali dan Ahlul Bait, bukan Mu'tazilah, orang yang menggunakan akal, bukan Murji'ah, orang yang menafikan amalan termasuk dalam iman. Maka ulama bezakan ahli bid'ah dengan orang-orang yang berpegang kepada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi dan sahabat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Tapi lama kelamaan ahli sunnah wal jamaah ni tak dapat nak sustain. Maksudnya tak dapat nak bertahan. Dulu ulama sunnah ni pegang betul-betul metod Nabi dan sahabat. Tapi lama kelamaan bila masyarakat Islam semua dah masuk falsafah. Ibaratnya macam dulu di Malaysia ni ada kumpulan yang tidak terima demokrasi. Mereka tak mengundi, tak mendaftar, tak mengundi, tak pergi pilihan raya, boikot. Kita pegang dengan hukum Islam. Lama kelamaan bila dah tak dapat nak lari, lama-lama pergi mengundi jugalah. Kalau tak pergi mengundi pun lama-lama terlibat jugalah dalam demokrasi. Jadi pegawai kerajaan ke, jadi itu ke, jadi ini. Maknanya lama kelamaan tak bolehlah nak melarikan diri sebab tak ada jalan. Sama juga dengan ulama-ulama ahli sunnah pada zaman tersebut. Mula-mula memang pegang, tak mau ni falsafah ni, tak mau, ilmu kalam ni tak mau. Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah menyebut siapa yang beramal dengan ilmu kalam patut ditangkap, diseret di hadapan jalan, dibaling kasut oleh orang ramai. Tapi lama kelamaan ulama Syafi'iyah sendiri, anak-anak murid dia sendiri, lama kelamaan tak dapat nak elak dari terlibat dengan falsafah. Pasal apa? Pasal pengaruh tu terlalu kuat. Jadi pentingnya kita nak mengaji kitab ni, kita penting nak tahu pendirian akidah yang asal macam mana. Ini akidah asal sebelum mai falsafah. Maka bila mai falsafah dah serang masuk umat Islam, macam yang saya sebut tadi, orang duk bahas pasal Quran makhluk tak makhluk. Ahli sunnah pegang Quran kalam Allah, sebab dalam Quran Allah sebut Quran kalam Allah. Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah. Dan Nabi pun sebut, sesungguhnya Quraisy telah menghalang aku daripada menyampaikan kalam Tuhan aku. Inna Quraisy qad mana'uni an yuballighu kalam Rabbi. Quraisy telah menghalang aku daripada menyampaikan kalam Tuhan aku. Hadis riwayat Abi Daud. Maknanya Nabi pun sebut Quran kalam Allah, Allah pun sebut Quran kalam Allah. Ahli sunnah taslim Quran kalam Allah. Makhluk kan? Bukan makhluk, kalam Allah. Allah di langit, dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Allah di atas arash. Allah atas arash. Allah bertempat. Allah memerlukan ruang, memerlukan makhluk, nak duduk atas makhluk. Wallahu alam. Ahli sunnah tak bahas, kita serah diri. Itu cara ahli sunnah. Tapi bila mai Mu'tazilah mempengaruhi masyarakat dengan fahaman falsafah, sehingga kan pada zaman Imam Ahmad 3 khalifah, Al-Ma'mum, Mu'tasim, Al-Wasiq, 3 orang khalifah, mereka semua pegang mazhab Mu'tazilah sehingga menjadikan fahaman rasmi negara. So tuan-tuan bayangkan mazhab rasmi negara Mu'tasim, zaman Wasiq, Al-Wasiq, zaman Al-Ma'mum, semuanya bermazhab Mu'tazilah. Ahli sunnah ditangkap, antaranya anak murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti.